Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aisyah Akila binti Yahaya. Nombor metrik 049460. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan bagi madah kajian ilmu tarikat, iaitu sebab mengapa amalan tarikat tidak diterima di negeri Perlis. Sebelum itu, saya akan menerangkan dahulu tentang pengenalan bagi tajuk tugasan ini, iaitu yang pertamanya adalah pada abad yang ke-5 Hijrah bersamaan dengan 11 Masihi, gerakan ahli sufi telah menamakan amalan dan latihan ilmu tasawuf ini sebagai tarikat. Penamaan tarikat ini juga bermotifkan untuk menjadikan ilmu tasawuf itu sebagai ilmu yang bersistematik. Yang keduanya adalah terdapat pelbagai jenis aliran tarikat dan direktori tarikat yang wujud di Malaysia. Oleh itu, pelbagai jenis negeri yang terdapat di Malaysia mengamalkan serta menerima amalan tarikat ini. Namun begitu, terdapat juga negeri yang tidak menerima serta mengamalkan amalan tarikat ini di negeri mereka. Contohnya seperti negeri Perlis. Bagi merungkai persoalan ini, saya telah mengadakan sebuah sesi temu ramah bersama Ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani, iaitu Pegawai Hal Ehwal Islam bahagian fatwa yang bertugas di Jabatan Mufti Negeri Perlis. Selain itu, saya juga telah menyediakan sebanyak 6 soalan kepada beliau bagi menjawab persoalan ini secara lebih mendalam. Rujuk kepada soalan yang pertama, jawapan beliau adalah berbalik kepada sejarah pemikiran dan identiti agama Islam di negeri Perlis. Sejak dahulu lagi, pemikiran Raja Perlis sendiri dipengaruhi oleh aliran kaum muda ataupun dikenali sebagai gerakan Islah. Gerakan ini telah pun muncul disebabkan faktor kedatangan ulama dahulu, iaitu yang sangat mengutamakan Al-Quran was Sunnah, ijtima' para sahabat dan kalam ahli salaf. Dan kenyataan berkenaan ketiadaan kedatangan ulama sufi ini tidak boleh dinafikan serta tidak boleh disangkal. Buktinya, terdapat rekod tentang amalan tarikat pada tahun 2005, iaitu tarikat Naqsybaniyah Al-Khalidiyah Haji Muhammad Zain yang berlaku di Kampung Abi Tok Hashim. Dan kegiatan tarikat ini dapat dikesan oleh Jabatan Agama Islam Perlis, iaitu JAIP. Faktor yang sebetulnya kenapa amalan tarikat ini tidak diterima di negeri Perlis adalah mempunyai dua sudut, iaitu yang pertamanya dari sudut pelaksanaan undang-undang negeri Perlis, iaitu di mana Raja Perlis dan agensi agama negeri Perlis berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran was Sunnah serta manhaj salaf secara asasnya, dan mereka tidak cenderung terhadap mana-mana amalan tarikat. Yang keduanya dari sudut ilmiah, iaitu negeri Perlis hanya berpegang kepada qala Allah wa qala Rasulullah, iaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta manhaj yang dipegang oleh ulama salafus salih. Berdasarkan persoalan yang kedua, menurut beliau telah mengiyakan pernyataan ini dan menurut beliau juga ia merupakan salah satu daripadanya, kerana pengamalan agama Islam oleh orang Perlis sendiri adalah berasaskan kepada dalil Rasulullah SAW dan amalan daripada para sahabat serta manhaj salaf. Sekiranya timbul isu tentang amalan tarikat yang tidak diketahui kesahihan sanadnya, maka ia dikira sebagai amalan yang diragui. Kebanyakan amalan tarikat yang sesat di dalamnya terdapat unsur-unsur batiniyah yang menyimpang pada kebenaran yang sebenar, iaitu memisahkan antara syariat dan hakikat Islam. Antara perbahasan tentang ilmu batiniyah yang sesat adalah seperti fana, wahdatul wujud dan
sebelum berzikir, mereka perlu membayangkan wajah Tok Guru mereka dahulu. Dan amalan batiniah ini, dia tidak wujud pada zaman salaf, dan di samping itu perkara ini tidak disandarkan pada mana-mana hadis Rasulullah SAW. Sebagai tambahan bagi jawapan untuk soalan yang kedua, menurut beliau telah berkongsi sebuah komentar daripada Syekh Ramadan Al-Buti tentang persoalan apakah wajib bagi seseorang itu masuk tarikat. Dan secara ringkasnya, berdasarkan komentar tersebut, beliau menyimpulkan bahawa ia tidak menjadi satu kewajipan kepada kita untuk bertarikat. Yang lebih baiknya adalah kita berbalik kepada ajaran Al-Quran wa Sunnah. Dan bagi setiap guru, tarikat itu perlu mendalami serta menguasai dahulu kepelbagaian ilmu Islam sebelum ia membimbing seseorang untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kepada persoalan yang ketiga, beliau mengiyakan dengan kenyataan tersebut. Hal ini kerana penyelewengan dalam tarikat ini merupakan satu ajaran yang sangat bersalahan dengan Al-Quran wa Sunnah serta menyimpang dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Faktor mengapa seseorang individu itu terlibat dengan penyelewengan tarikat adalah yang pertamanya, tujuannya dalam mempelajari ilmu tarikat adalah tidak jelas, dan dia mengikuti ilmu tarikat itu tanpa mempunyai sebarang ilmu dan hanya mengikuti faktor sekeliling sahaja. Dan oleh yang demikian, muncullah individu yang sewenang-wenangnya bersikap mengambil jalan pintas untuk menjadi orang alim dalam ilmu ma'rifatullah. Serta wujud juga individu yang terdorong untuk digelar sebagai seseorang yang memiliki ilmu kasyaf dan serba tahu dalam ilmu batiniah. Oleh itu, sekiranya hendak memasuki sebarang tarikat, perlulah seseorang individu itu mempunyai ilmu dahulu supaya tidak terjerumus dengan penipuan amalan tarikat yang sesat. Oleh itu, berbalik kepada tujuan asal mempelajari tarikat adalah di mana seseorang itu berkehendak untuk mengenal Allah, menerusi jalan yang benar. Jadi, sekiranya individu tersebut mengetahui secara jelas tujuannya dalam mengikuti tarikat ini, pasti dia tidak akan terjerumus dalam kejahilan serta kesesatan tarikat yang tidak benar. Oleh yang demikian, setiap tarikat yang benar, ia mesti mempunyai kaifiat dan metodologi yang menepati pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Untuk menjawab persoalan yang keempat adalah antara jenis tarikat yang pernah bertapak di negeri Perlis adalah tarikat Nasyabandiyah Al-Khalidiyah Haji Muhammad Zain. Pengasas bagi tarikat ini adalah Haji Muhammad Zain, dan gerakan tarikat ini telah muncul pada tahun 2005. Dikatakan tarikat ini sesat adalah kerana di dalamnya terdapat unsur-unsur penyelewengan ajaran batiniah yang terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Disebabkan itu, Mesyuarat Jawatankuasa Syarak Negeri Perlis telah mengharamkan ajaran ini dan mereka mengambil keputusan untuk merobohkan segala bangunan milik tarikat ini, iaitu seperti merobohkan surau dan tempat bersuluk. Berdasarkan kepada persoalan yang kelima, ia dapat dibahagikan kepada dua jenis persepsi, iaitu persepsi tidak menyokong dan persepsi menyokong. Dari sudut tidak menyokong, majoritinya daripada negeri lain menganggap negeri Perlis ini sebagai sebuah negeri yang sangat lantang, tegas serta sebuah negeri yang tidak mengiktiraf penerimaan amalan tarikat secara rasmi diamalkan di negeri tersebut. Nas dan Al-Quran dan amalan yang bertetapan dengan manhaj salafus soleh
sudah mencukupi kepada negeri Perlis untuk tidak terlibat dengan sebarang tarikat sufi. Tetapi beliau telah menyatakan bahawa setakat sekarang tiada lagi larangan bertulis terhadap amalan bertarikat di negeri Perlis. Maksudnya selagi mana individu Islam itu hendak bertarikat, ia dibolehkan selagi dia tidak menyimpang kepada kesesatan tarikat. Seterusnya, dari segi persepsi yang menyokong pula adalah apabila individu Islam tersebut melihat serta memahami keaslian ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan menerima serta tidak mempersoalkan tentang pegangan negeri Perlis ini. Merujuk kepada persoalan yang keenam, berdasarkan pendapat beliau, secara umumnya, walaupun negeri Perlis ini tidak mengiktiraf amalan tarikat secara rasmi, tidak dinafikan juga bahawa terdapatnya segelintir individu Islam di negeri ini yang mengamalkan tarikat benar di beberapa masjid dan surau, dan perkara ini pada hakikatnya dibolehkan selagi mana ia tidak melanggar pada manhaj yang sebetulnya. Lagi sekali, pada pendapat beliau dapat disimpulkan secara keseluruhannya bahawa negeri Perlis ini hanya mengamal tarikat Muhammadiyah, iaitu amalan dan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan pandangan ulama-ulama muktabar yang mengikuti manhaj salafus soleh. Pada bahagian kesimpulan, dapat saya simpulkan berdasarkan kefahaman saya mengenai persoalan ini. Yang pertamanya adalah negeri Perlis pada hakikatnya tidak mengingkari amalan tarikat, tetapi mereka hanya tidak mengiktiraf secara rasmi amalan tarikat ini dibolehkan diamalkan secara rasmi di negeri tersebut. Yang keduanya adalah negeri Perlis hanya memberi penekanan kepada amalan yang bersumberkan Al-Quran wa Sunnah serta mengikut manhaj ulama muktabar yang mengikuti manhaj salafus soleh. Dan yang ketiga adalah isu tentang polemik amalan tarikat yang terkeluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah ini merupakan salah satu faktor mengapa mereka tidak menerima sebarang amalan tarikat sufi. Hal ini kerana mereka telah mendahulukan sikap berwaspada serta berhati-hati dalam pengamalan tarikat yang selalunya dikaitkan dengan ajaran batiniyah yang menyimpang, iaitu memisahkan antara syariat dan hakikat Islam itu sendiri. Perbuatan ini, penyataan ini telah bertetapan dengan prinsip yang diamalkan oleh negeri ini, iaitu saddu zira'ah, yang di mana maksudnya menghalang segala keburukan. Keburukan di sini bermaksud kesesatan yang boleh mencemarkan kesucian dan kebenaran agama Islam. Akhir sekali, berdasarkan ulasan saya terhadap kefahaman tajuk tugasan ini, dapat saya mengulas bahawa tarikat ini merupakan sebuah amalan yang membolehkan seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran daripada itu, ia memerlukan kepada kaifiat ataupun metodologi yang benar dalam proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, disimpulkan secara keseluruhannya bahawa negeri Perlis ini mempunyai perlembagaan negeri yang berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah pengaruh tarikat di negeri ini, iaitu negeri Perlis ini, kurang mendapat perhatian kerana pihak kerajaan tidak mengiktiraf secara rasmi pengamalan tarikat ini. Dan perkara ini juga berkait dengan kelompok yang mengamalkan tarikat ini hanyalah dalam kelompok minoriti sahaja. Dan akhir sekali, berdasarkan penerangan Ustaz Kide, menurut kefahaman saya, beliau banyak mengulas tentang penyelewengan tarikat yang memisahkan antara syariat dan hakikat Islam, iaitu tarikat yang sesat.
Maka, bagi tarikat yang menepati kepada nas Al-Quran dan Sunnah, maka ia dibolehkan untuk mengamalkannya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.